Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi dipanjangkan usia dan dapat lagi kita sama-sama teruskan siri ulang kaji UPKK yang mana pada kali ini kita nak sentuh berkaitan dengan pelajaran yang ketiga dalam subjek ibadah, iaitu tajuknya adalah solat sunat. Okey, tajuknya adalah solat sunat. Okey, solat sunat ni adalah solat yang kita kata nak memperelok ataupun nak menambah kalau ada yang terkurang pada solat fardu kita, maka pahala solat-solat inilah yang akan membantunya. Okey, solat sunat. Pengertian solat sunat, solat yang dianjurkan oleh syarak untuk dilakukan tetapi tidak diwajibkan. Setiap yang melakukannya akan mendapat ganjaran pahala dan sesiapa yang tidak melakukannya tidaklah berdosa. Okey, itu pengertian solat sunat. Solat yang dianjurkan. Okey, solat yang selain daripada solat 5 waktu, yang tu wajiblah. Maka solat sunat ini dianjurkan, digalakkan untuk kita melakukannya. Tetapi kalau tak buat, tak adalah sampai berdosa. Okey, itu maksud solat sunat. Okey, seterusnya dalil berkaitan dengan solat sunat ni. Okey, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma azinallahu li'abdin fi syai'in afdalu min raka'ataini yusalliha wa innal birra la yazaru ala ra'sil 'abdi ma dama fi salatihi." Okey, hadis daripada Sunan Al-Tirmizi. Maksudnya, Allah tidak mendengar sesuatu amal perbuatan hamba yang lebih utama daripada 2 rakaat solat sunat yang dikerjakan. Sesungguhnya rahmat selalu dicurahkan ke atas hamba-Ku itu selama ia di dalam solat. Okey, ini adalah hadis, dalil berkaitan dengan kelebihan solat sunat. Okey, dan seterusnya, okey, ini adalah contoh-contoh solat sunat. Okey, tengok yang pertama, solat sunat isyraq. Okey, solat sunat isyraq. Yang kedua, solat sunat duha. Yang ketiga, solat sunat tahajud. Yang keempat, solat sunat tarawih. Yang kelima, solat sunat witir. Yang keenam, solat sunat taubat. Yang ketujuh, solat sunat hajat. 8. Solat sunat tahiyatul masjid. Yang ke-9, solat sunat meminta hujan. Yang ke-10, solat sunat rawatib. Okey, 11, solat sunat gerhana matahari dan bulan. Yang ke-12, solat sunat 2 hari raya. Okey, ini adalah contoh-contoh solat-solat sunat. Banyak lagi solat sunat yang lain, tapi kita cukuplah 12 ni dulu. Okey, kemudian kita nak tengok perbezaan antara solat fardu dan solat sunat. Okey, apa beza dua benda ni ataupun dua solat ni? Satunya solat fardu, yang keduanya solat sunat. Apa perbezaan antara kedua-duanya? Okey, solat fardu diwajibkan kepada setiap orang yang mukallaf. Solat fardu ni diwajibkan bagi setiap orang yang telah mukallaf ni, orang yang telah dipertanggungjawabkan untuk solat. Sampai umur baligh dan sebagainya kena solat. Okey, yang kedua, berdosa jika meninggalkannya. Okey, solat fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak tu kalau kita tinggal, maka berdosa jika meninggalkannya. Kemudian solat fardu juga adalah ibadah
ibadat asas untuk membuktikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya solat sunat. Solat sunat bebas sama ada untuk melakukannya ataupun tidak. Kita nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Tidak berdosa jika meninggalkannya. Okey, itu solat sunat dan ibadat tambahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila kita mengerjakan solat sunat, maka kita akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan seterusnya antara solat-solat sunat yang baik untuk diamalkan. Okey, ni antara pilihan solat-solat sunat yang boleh diamalkan. Okey, yang pertama, solat sunat rawatib. Okey, solat sunat rawatib ni adalah solat sunat yang mengiringi solat fardu. Okey, sebelum solat fardu adanya solat sunat tu. Dan solat sunat rawatib ni dia ada sebelum dan selepas. Ada solat yang ada kedua-duanya. Ada solat sebelum dan selepas. Ada juga yang solat fardu yang ada solat sunat rawatib ni pada sebelum saja, selepas tak ada. Okey. Okey, kita tengok Okey, contoh lafaz niat, usalli sunnataz zuhri qabliyatan au ba'diyatan raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh pilihlah qabliyah ataupun ba'diyah. Okey, aku solat sunat sebelum atau selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita solat ni sebelum zuhur, maka kita ambil yang sebelum ni lah. Aku solat sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita solat sunat rawatib ba'diyah selepas zuhur, maka kita usalli sunnataz zuhri ba'diyatan lillahi ta'ala. Aku solat sunat selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey. Ni adalah sunat muakkad. Okey, solat sunat rawatib yang muakkad adalah yang pertama 2 rakaat sebelum fardu subuh, 2 rakaat sebelum fardu zuhur, 2 rakaat sesudah fardu zuhur, 2 rakaat selepas fardu maghrib, dan 2 rakaat sesudah fardu isyak, sesudah solat isyak. Okey, kemudian sunat tidak muakkad. Okey, muakkad ni adalah yang dituntut, yang sangat-sangat digalakkan. Okey. Maksudnya kemudian solat yang tidak muakkad, maksudnya tidak dituntut sangat untuk melakukannya tapi boleh dibuat, adalah 2 rakaat sebelum fardu maghrib, 2 rakaat sebelum fardu isyak, 2 atau 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat lagi sebelum zuhur. Tadi yang muakkad tadi sebelum zuhur, tambah lagi 2 rakaat. Maksudnya sebelum zuhur tu buat 4 rakaat untuk solat sunat rawatib sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat lagi selepas zuhur. Okey, bagi mana-mana pelajar yang rasa macam bela-bela je apa solat sunat rawatib ni, biasanya orang buat solat sunat rawatib ni selepas daripada azan berkumandang. Kalau awak pernah pergi masjid kan, dia akan adalah selepas je solat tu, kenapa pakcik-pakcik ni bangun? Tu dia orang tengah solat sunat rawatib lah tu, qabliyah. Kemudian biasanya kalau dulu-dululah, okey, sebelum ada penjarakan, ada susah nak pergi masjid waktu sekarang ni, kalau awak pernah pergi dulu sebelum terjadinya COVID ni kan, so awak akan tengok selepas daripada solat, contohnya solat zuhur lah, selepas daripada solat zuhur kan, ada wiridnya, ada doanya. Selesai daripada baca doa, selepas awak tengok kita bersalam dengan orang-orang pakcik-pakcik dekat masjid tu, selepas daripada bersalaman tu, dia orang akan solat terlebih dahulu sebelum dia orang keluar daripada masjid. Itulah solat sunat rawatib. Dia orang solat sunat selepas daripada solat fardu.
Okey, dan perlu diingat solat sunat selepas solat fardu ni tak ada pada solat subuh dan solat asar. Okey. Seterusnya, solat witir. Okey. Solat witir kebiasaannya dirangkaikan dengan solat tarawih. Ini yang kebiasaannya lah. Tapi solat witir juga boleh dirangkaikan dengan solat-solat yang lain. Macam contohnya kita bangun qiyamul lail pukul 2, pukul 3 pagi. Kemudian awak pun solatlah tahajud ke, solat taubat ke, solat sunat hajat ke. Kemudian disudahi dengan solat witir. Okey, bilangan rakaat adalah seperti dia dalam bentuk ganjil 1, 3, 5 hingga ke 11 rakaat. Dan solat witir ni biasanya kita buat dalam keadaan 2 rakaat 1 salam. Maksudnya kalau orang yang contohnya dia buat 11 rakaat, okey, dia akan solat 2 rakaat, kemudian dia bagi salam, dia bangun lagi, dia solat lagi 2 rakaat, dia bagi salam. Kemudian solat witir ni juga boleh dibuat dengan 1 rakaat. Okey, kalau awak pernah perasan kan dalam masa kita pergi solat tarawih ke masa bulan puasa tu, yang solat yang akhir sekali yang imam masa tu kalau baca kalau dia solat sunat witir ni, yang last sekali 1 rakaat tu dia akan baca 4 surah dalam 1 rakaat. Maksudnya dalam rakaat tu dia baca Al-Fatihah, kemudian dia baca Al-Ikhlas, dia akan baca Al-Falaq dan dia akan baca An-Nas. Okey, secara straight. Kemudian barulah rukuk, iktidal, sujud dan sebagainya sampailah ke tahiyat akhir 1 rakaat tu saja. Itulah solat sunat witir. Okey, lafaz niatnya usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Aku solat sunat witir 1 rakaat atau 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, kalau nak solat 1 rakaat, usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Aku solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian seterusnya, solat sunat tahajud. Ini adalah solat sunat yang dianjurkan juga. Okey, solat sunat tahajud ini adalah solat sunat yang dilakukan di malam hari setelah tidur terlebih dahulu. Okey, itu syarat dia. Solat sunat tahajud ni kena tidur terlebih dahulu. Walaupun cuma 5 minit. Tak kisahlah. Berapa lama pun awak tidur, asalkan tidur terlebih dahulu di malam hari. Kemudian kita bangun dan kita boleh buat solat sunat tahajud. Okey, bilangan rakaat sekurang-kurangnya adalah 2 dan sebanyak yang mampu untuk ditunaikan. Dia tak kisah berapa rakaat pun awak nak buat. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Okey, ditunaikan dengan 2 rakaat 1 salam. Okey, sebanyak mana pun awak nak buat solat tahajud ni, dia kena dalam keadaan 2 rakaat 1 salam. Okey, 2 rakaat 1 salam ni maksudnya awak solat 2 rakaat, kemudian awak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian awak bangun lagi. Lafaz niat dia usolli sunnata tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Dah habis 2 rakaat maka kita pun bangun lagi, kemudian akad takbir, usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Solat lagi 2 rakaat. Okey, aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita pun solat sampai habis 2 rakaat, dah bagi salam, bangun lagi, lafaz niat yang sama. Okey, solat tahajud lagi. Ikut kemampuan, ikut sebanyak mana yang mampu ditunaikan. Okey, dan seterusnya, okay, ini juga adalah solat sunat yang dianjurkan ataupun yang digalakkan, iaitu solat sunat tahiyatul masjid. Okey, solat sunat tahiyatul masjid ni solat sunat yang dilakukan ketika masuk ke dalam masjid sebelum duduk. Maksudnya bila kita sampai di masjid, sebelum kita duduk di dalam masjid tu, kita terus lakukan solat sunat tahiyatul masjid. Okey, dan bilangan rakaatnya adalah 2. Okey, bilangan rakaatnya 2 dan lafaz niatnya usolli sunnata tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Aku solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, ingat sebelum daripada kita buat apa-apa dalam masjid tu, masuk je dalam ruangan solat, terus solat sunat tahiyatul masjid. Okey. Kemudian
Solat sunat duha. Solat sunat duha juga adalah um, solat sunat yang dianjurkan, yang mana kita kelebihan solat duha ni antaranya adalah untuk kita dimurahkan rezeki. Okey, solat sunat duha dilakukan pada waktu pagi, kira-kira 20 minit selepas terbit matahari. Maksudnya bila terbit matahari tu kita tunggu 20 minit, maka bolehlah solat sunat duha, lebih kurang dalam pukul 8.30 ke pukul 9 ke. Itu antara masa-masa yang dibolehkan untuk solat sunat duha lah. Dan bilangan rakaat sekurang-kurangnya adalah 2 dan sebanyaknya adalah 12. Okey. Itu bagi solat sunat duha. Okey, lafaz niatnya usalli sunnatud duha raka'ataini lillahi ta'ala. Aku solat sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, maka kita pun solatlah pada pagi tu. Okey, dia waktu pagi tak ada orang solat duha selepas zuhur, tak ada. Okey, seterusnya kita beralih kepada contoh-contoh soalan UPKK yang yang dah masuk dan mungkin akan ada lagi dekat UPKK tahun ni. Antara soalan-soalannya adalah macam ni dia. Bulatkan pada jawapan yang betul. Ni soalan objektif lah. Solat sunat witir dilakukan selepas solat fardu. Solat sunat witir ni biasanya dilakukan selepas solat fardu isyak lah, malam kan. Jawapan dia solat isyak. Seterusnya lagi bentuk soalan dia. Ada soalan betul salah. Tanda right pada perkataan yang betul, pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Solat sunat tarawih dilakukan dalam bulan Ramadan. So jawapan kat sini betul lah kan, sebab solat sunat tarawih ni dilakukan pada bulan puasa sahaja. Pada bulan Ramadan. Seterusnya ni isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Ni dia soalan berbentuk subjektif ke struktur ni. Tapi jawapan dia dah bagi. So kita cuma kena baca soalan tu betul-betul dan pastikan jawapan yang kita isi di ruangan kosong tu adalah jawapan yang tepat. Soalan pertama, solat sunat dilakukan dalam bilangan ganjil. Solat sunat mana ni? Dilakukan dalam bilangan ganjil. So jawapannya solat sunat witir. Yang 1, 3, 5 tadi tu bilangan rakaat dia. Solat sunat witir. Kemudian solat sunat sebelum solat fardu disebut tadi. So jawapan yang ada kat sini adalah solat sunat dia dilakukan sebelum daripada solat fardu. Maksudnya solat sunat disebut qabliyah dalam solat sunat rawatib tadi kan. Solat sunat rawatib qabliyah sebelum. Dan seterusnya solat sunat dilakukan selepas solat isyak. Solat sunat tarawih. Tarawih dilakukan selepas daripada solat isyak. Kemudian seterusnya ada lagi ke soalan? Ada satu lagi. Contoh soalan UPKK. Ni yang antara yang famous lah. Soalan-soalan yang famous. Dia bagi kita solat sunat. Kemudian dia bagi lafaz niatnya. Maka kita kena suaikan. Yang pertama solat istikharah. Solat istikharah. Usalli sunnatal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Biasanya solat-solat ni dia dah ada dia dah ada perkataan tu.
Kecuali solat sunat rawatib. Kena ingat dia tak ada usolli sunatan rawatib. So dia kena pilih sama ada ba'diyah ataupun qabliyah. Okey, itu jawapan dia lah. Kemudian solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih juga ada perkataan tarawih dalam lafaz niat itu. Okey, so jawapan dia dekat sini. Okey, usolli sunnatat tarawih raka'ataini lillahi ta'ala. So masa nak jawab ni baca dulu betul-betul. Jangan kata sesuaikan. Ni mudah je, garis je. Awak pun ambil pembaris, main garis je. Ikut dan, tak baca kan. Okey, kemudian solat sunat rawatib. Okey, solat sunat rawatib kita cari perkataan qabliyah ataupun ba'diyah. So dekat sini, okey, jawapan dia di sini. Okey, usolli sunnatal isya' raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Okey, kemudian solat tahajud, solat sunat tahajud. Okey, kat mana ada perkataan tahajud? Usolli. Okey, kat sini usolli sunnatat tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Okey, kemudian solat witir, solat witir. Okey, ada perkataan witir di dalamnya. Usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Okey, kat sini. Okey, dan saya rasa sekadar itu saja pembelajaran kita berkaitan dengan tajuk solat-solat sunat. Semoga ianya dapat membantu kita semua untuk mengingatkan kembali apakah antara solat-solat sunat yang dianjurkan, ataupun kalau orang tanya ada ke solat-solat sunat, awak tahu ke solat-solat sunat, so kita dah boleh sebut. Kita dah belajar. Dan cara-cara untuk saya dah kongsikan contoh-contoh soalan yang pernah masuk dalam UPKK dan mungkin bakal masuk lagi dalam UPKK tahun ni. Wallahu a'lam bissawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.